Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ini cikgu teruskan lagi dengan 8.2 iaitu jadual berkala unsur moden. Okey. Dekat sini, ini adalah jadual berkala kan. So, dalam jadual berkala ni, perkara yang awak kena tahu yang pertama adalah kala. Kala ni apa? Kala ni merujuk kepada unsur dalam baris mengufuk. Maksudnya baris melintang lah. Okey, kalau tengok ada 7 baris melintang iaitu daripada ni yang pertama ni unsur baris pertama ada hidrogen dan juga helium. Yang kedua ada lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Dan seterusnya lah kala ketiga natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus dan seterusnya lah. Okey, so kita ni basically kena ingat, biasanya memang akan ingat lah, kalau orang kimia dia akan ingat jadual berkala ni sebab dia nak tahu susunan macam mana kan. Kemudian kita ada juga kala seterusnya iaitu siri lactanida, lantanida dan juga siri actinida. Okey, siri ni sebenarnya dia berada di sini tau, antara radium dan juga apa ni, RF. Cuba tengok awak punya buku teks RF tu apa. Syed nak tunggu jawapan cikgu je. So kena tengoklah sikit awak punya buku teks tu. So RF adalah Rutherfordium. Okey, so siri lantanida dan juga actinida ni berada di sinilah sebenarnya. Okey, tetapi dikeluarkan sebab tak muat nak masukkan dalam ni. Okey, kemudian yang perlu awak tahu lagi adalah kumpulan. Okey, kumpulan ni adalah turus menegak, maksudnya daripada atas ke bawah. Tengok ada 18 kumpulan. Okey, kumpulan pertama daripada yang kat sini daripada hidrogen sampai dekat francium ni. Okey, so dekat sini adalah kumpulan pertama, dinamakan kumpulan logam alkali. Kemudian kumpulan yang kedua adalah logam alkali bumi, iaitu daripada beryllium sampailah Ra. Ra ni apa? Radium. Okey. Ini kumpulan yang kedua. Kemudian kumpulan ketiga sampai kumpulan ke-12 dinamakan unsur peralihan ataupun juga boleh jumpa logam peralihan. Yang di sinilah. Okey. Kemudian seterusnya kumpulan yang ke-17 dinamakan kumpulan halogen. Daripada fluorin sampailah tennessine. Kemudian yang terakhir gas nadir ataupun gas adi bermula daripada helium sampailah organeson. Dekat ujung ni. Okey, kemudian lagi yang awak perlu tahu pasal jadual berkala, tengok dia dibezakan mengikut warna. Okey, warna kuning menunjukkan unsur itu dalam bentuk logam. Ni yang oren macam jingga ni, ini adalah separuh logam, maksudnya dia bersifat logam dan juga bukan logam. Dan yang warna biru adalah unsur bukan logam. Okey. Kemudian awak tengok lagi jadual berkala ni, tengok tulisan warna hitam merujuk kepada keadaan pepejal. Secara semula jadilah benda ni wujud dalam keadaan pepejal. Tulisan merah dalam keadaan cecair. Kalau tengok ada dua sahaja dalam keadaan cecair iaitu Br. Br ni adalah bromin dalam keadaan cecair dan juga Hg. Hg ni apa? Hg ni merkuri. Sebab itulah merkuri yang berada dalam termometer klinik atau termometer makmal tu dia logam tetapi dalam bentuk cecair dan berbahaya sifat dia. Okey, kemudian dan tulisan warna biru ini adalah bukan logam iaitu dalam keadaan gas. Okey. Kemudian yang perlu awak tahu lagi, okey, perubahan sifat kimia bila merentasi kala, maksudnya daripada kiri ke kanan, sifat kimia bahan tu berubah. Okey, yang pertama sifat logam berkurang. Yes, sebab sini daripada logam kan. Okey, kemudian pergi ke bukan logam. That's why sifat bukan logam meningkat. Okey, kemudian ada lagi oksida base menjadi oksida berasid. Okey, yang ni adalah tuju kepada bila kita nak mengayonkan dia lah. Okey, dan last adalah sifat kekondisian elektrik berkurang. Maksudnya bila dia dalam keadaan logam, dia mudah mengalirkan arus elektrik. Tapi bila dah berada dalam keadaan cecair ataupun keadaan bukan logam, cecair atau gas dalam dekat sini, dia tidak dapat mengalirkan arus elektrik lagi. Okey, jelas Next. Okey, untuk yang ni prinsip susunan unsur dalam jadual berkala moden. Maksudnya apa yang diguna pakai oleh ahli-ahli kimia dalam menyusun unsur-unsur yang dijumpai di alam ni untuk
disatukan dalam jadual berkala. Okey, yang pertama adalah mengikut tertib menaik nombor proton, iaitu daripada 1 sampai dah akhir sekali 118. Okey, yang kedua adalah daripada kiri ke kanan. Macam tadi kan yang cikgu tunjuk dekat color tu, dari kiri ke kanan. Okey. Yang ketiga dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah tu maksudnya walaupun dia dah susun dari kiri ke kanan, kemudian dia tengok lagi betul tak dia masukkan ikut kumpulan yang betul, sifatnya. Okey, daripada kumpulan 1 sampai kumpulan 18. Okey, awak tengok dekat bawah ni, kotak kat bawah ni, ni apa dia ni? Ini adalah notasi unsur. Macam mana suatu unsur tu dilabelkan dalam jadual berkala. Okey, tengok pada next slide untuk penjelasan yang lagi lanjut. Sini ada unsur yang sama iaitu magnesium. Ni simbol dia Mg. Simbol ni ambil kat mana? Ambil dalam jadual berkala. Okey. So ini notasi unsur. Unsur yang sama tapi awak tengok perletakan bilangan proton dan nukleon berbeza. Okey, sebab apa cikgu tunjuk dua ni? Sebab kadang-kadang bila kita beli buku rujukan, cara dia tulis notasi unsur tak sama. Ada tulis macam ni, ada tulis macam ni. Awak pun dah confused. So untuk memudahkan awak mengenalinya, okey, awak kena ingat. Okey, dalam jadual berkala, nombor yang rendah bagi suatu unsur itu adalah bilangan proton dalam nukleus dia. Maksudnya kalau dia letak ke atas ke, kat bawah ke, so itu nombor proton. Manakala yang banyak adalah bilangan nukleon dia. Okey. Cikgu jelaskan lagi. Okey, nombor proton ni bilangan proton, iaitu bilangan cas positif lah yang ada dalam nukleus. Okey, manakala nombor nukleon, okey, atau bilangan nukleon ni adalah hasil tambah proton iaitu cas positif dan neutron yang tak ada cas yang ada dalam nukleus tu. Okey, hasil tambah dia. Okey, ataupun kalau jumpa nombor jisim. Okey, nombor jisim ni samalah dengan nombor nukleon, benda sama je. Cuma dulu zaman cikgu belajar dulu lebih menggunakan istilah nombor jisim. Kemudian bila silibus dah bertukar menggunakan bilangan nukleon atau nombor nukleon. Okey, bagi unsur yang stabil iaitu dalam jadual berkala lah. Okey, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Kalau awak tengok dekat sini, magnesium kan bilangan proton ada 12. Okey, itu menunjukkan bilangan elektron walaupun tidak ditulis di sini juga 12. Sebab apa? Sebab bila dia unsur yang stabil, so dia tak ada cas. Yang positif iaitu proton 12, yang negatif iaitu elektron pun 12. So dia cancel, cas dia cancel antara satu sama lain. Positif 12, okey, duit ada RM12. Lepas tu derma dekat orang RM12. So kosong lah. Itu yang dimaksudkan dengan stabil. Okey, next. Okey, kita dekat sini susunan elektron bagi unsur. Okey, sebelum ni masa dekat 81 ada cikgu sentuh sikit lah. Okey, yang ni untuk bagi awak nampak lagi. Okey, tengok ni untuk atom magnesium tadi. Okey, yang dekat tengah-tengah ni bila kita nak lukis, okey, kita nak lukis susunan elektron. Okey, kita lukis nukleus dia bulat. Okey, dekat tengah tu kita tulis nama unsur apa, nukleus apa tu. So ini adalah nukleus magnesium. Okey, magnesium nombor proton dia 12 tadi kan. Okey, jadi cara pengisian dia adalah ini. Yang awak nampak bulat besar ni, okey, ini dipanggil orbital ataupun petala. Okey, petala pertama wajib diisi dengan dua elektron sahaja. Okey, petala kedua dipenuhi dengan 8 elektron. Kemudian petala ketiga pun 8 elektron kena isi dia. Okey, tapi disebabkan nombor proton bagi magnesium adalah 12, so petala pertama kita isi 2 dulu. So baki ada 10 lagi. Petala kedua kita isi 8 lagi. Okey, so dah 8, 10 ada lebih 2 lagi kan. Okey, so 2 lagi kita isi dekat petala ketiga. So petala paling luar ni, inilah yang dipanggil electron valence. Elektron yang berada di orbit paling luar, di petala paling luar. Okey. Okey, kat sini macam mana pembentukan bagi ion positif dan juga ion negatif.
Ini cikgu jelaskan. Okey. Bila kita isi elektron dalam setiap petala, okey, contoh macam dekat sini helium kan. Bila ada 2, inilah yang kita namakan susunan elektron duplet. Manakala kalau 8, petala paling luar dia macam neon ni ada 8 elektron kan, yang bulat-bulat tu elektron. Itu menunjukkan ini susunan oktet. Duplet dan juga oktet adalah susunan yang sangat stabil. Maksudnya kalau kita nak ambil satu elektron dia ni, nak bawa lagi sangat-sangat susah, sebab dia dah stabil sangat. Okey. Okey, kemudian dekat sini cikgu ulang balik. Ingat, nak menghasilkan ion positif, suatu atom tu dia kena derma elektron. Dia kena bagi elektron dia dekat orang lain. Manakala untuk menghasilkan ion negatif, unsur tu dia kena terima elektron. Bila dia terima, so dia terlebihlah cas negatif. Okey. Kemudian tengok contoh yang pertama ni. Okey, contoh pertama ni, tengok dekat sini macam mana magnesium. Okey, atom magnesium ada 12 kan. Okey, tadi cikgu dah jelaskan. So, susunan dalam petala dia adalah 2 titik. Maknanya 2 elektron pada petala pertama, titik 8 elektron pada petala kedua, titik 2 elektron pada petala ketiga. Memang ni cara tulisan dia. Jangan pandai-pandai nak ubah. Okey. So, ini kita dah tulis. Macam mana kita nak lukis? Lukis dia macam ni lah. Petala pertama ada 2, petala kedua ada 8, petala ketiga ada 2. Okey, bila dia 2, okey, dalam keadaan dia atom, kemudian dia nak ditukar menjadi ion positif. So, bila nak tukar jadi ion positif, oleh sebab magnesium ni berada pada kumpulan kedua. Bila kumpulan kedua, maksudnya dia kena derma 2 elektron lah. Elektron mana dia nak derma? Ni, elektron paling luar. So, dia dah berderma 2 elektron kepada mana-mana unsur lain. So, dah keluar dah elektron dia. Jadi, dia akan terlebihlah ion positifnya. Terlebih banyak mana? Terlebih 2 lah, sebab dia dah buang yang negatif tu 2 kan. Sebab tu dia dilukis. Kita dah buang petala ketiga tadi. Kemudian kena buat kurungan macam ni. Dan lukis dan tulis cas dia berapa kita buang. 2 positif. So, cara tulisan notasi elektron dia adalah 2.8 sahaja. Sebab yang 2 hujung ni dah tukar jadi cas. Okey. Ini pembentukan ion positif lah. Okey. Kemudian awak tengok contoh untuk ion. Dekat sini kita tengok pembentukan ion klorin. Okey. Okey, ion klorin, okey, sebelum menjadi ion adalah daripada atom klorin, iaitu nombor proton dia adalah 17. Jadi 17 disusun dengan petala pertama 2 titik, petala kedua adalah 8 titik dah 10 kan. So 7 lagi pada petala ketiga. Lukislah macam ini. Kemudian dia cenderung, okey, sekarang ni dia dah ada 7 petala terluar kan. So dia tak stabil. Bila nak stabil, dia kena terima elektron. Terima elektron pada siapa? Daripada mana? Daripada atom yang mendermakannya. So banyak mana nak kena masukkan dekat petala ni? Satu je lah dia boleh terima. Okey, sebab dia dah ada 7 kan. So jadi nak cukupkan kestabilan, iaitu oktet, kena masukkan satu lagi. Jadi bila kita lukis notasi elektron bagi ion, jadi macam ni lah. Okey, petala pertama ada 2, petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga ada 8 elektron. Sebab sini dah terima 1 daripada unsur yang berderma tadi. Kemudian buat kurungan. Okey, kemudian tulis cas ni. Berapa dia terima? 1 je. Okey. Jadi dia punya notasi ion dah bertukarlah daripada atom tadi 287 dah menjadi 288. So dah stabil lah bagi atom klorin menjadi ion klorida. Okey, jelas Okey, jadi setakat itu sahaja penjelasan cikgu untuk tajuk yang kedua.
jadual berkala unsur moden. Memang cikgu tak jelaskan dengan lebih detail lah, sebab yang belajar dengan lebih detail bagi tajuk ini kalau ambil kimia lebih dalam lah. Yang untuk awaknya perlu tahu basic dia, maknanya kumpulan berapa, kala ke berapa, unsur ni macam mana, susunan macam mana, notasi elektron macam mana, cara susunan unsur macam mana. Ringkas sahaja. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi masa akan datang. Terima kasih.